Sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Ahad 16 Januari. Saya Endi Reza Rohadian. Dan saya Nurul Hidayah Nawai. Kita ikuti paparan utama malam ini. Hampir 40 juta ringgit diluluskan untuk bina dan baik pulih rumah rosak akibat banjir. Tiada bukti varian Omicron mampu bina imuniti COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 38.5 juta ringgit diluluskan setakat 9 Januari lalu bagi membina dan membaik pulih rumah yang rosak akibat banjir di 8 negeri. Inisiatif dilaksana menerusi inisiatif Rumah Keluarga Malaysia. Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Mazir Khalid menyatakan projek baik pulih membabitkan 1,879 kediaman, manakala pembinaan unit baharu membabitkan 165 buah rumah. Kerja-kerja baik pulih rumah dijangka mengambil masa antara 20 hari hingga sebulan, manakala bina rumah baru antara 4 hingga 6 bulan. Semua ni kerja-kerja pembaikan ataupun kerja-kerja membina baru kita terus laksanakan. Minggu ni mulai besok insya-Allah kita akan bagi lagi inden ataupun surat tawaran kepada kontraktor-kontraktor di tempat-tempat yang dah ready. Data dah ada, rumah mana nak repair, berapa rumah kita akan bagi. Secara keseluruhan, kementerian memperuntuk 50 juta ringgit menerusi inisiatif tersebut. 50 juta ringgit lagi disalur untuk baik pulih jalan hubungan desa yang rosak akibat banjir. Jumlah sama turut disedia untuk baik pulih ameniti sosial seperti surau dan masjid. 400 juta ringgit hasil petroleum disalur kepada Kelantan sejak 2 tahun lalu. Pembayaran diberi secara langsung kepada kerajaan negeri berdasarkan 5% hasil petroleum negeri terbabit. Justru penyaluran wang ihsan tahun 2019 contohnya hanya 28 juta ringgit. Ya. Di bawah kerajaan persekutuan sekarang, ya, pembayaran dibuat secara langsung kepada kerajaan negeri dan 100% itu disalurkan. Apa duit hasil petroleum kita dapat 100% disalurkan. Ini yang disebut tadi lah 5% hasil petroleum bagi medan yang pengeluaran yang medan berdekatan dengan Kelantan. Bayaran hasil dibuat mengikut harga petroleum semasa. Tengku Datuk Seri Zafrul ditemui selepas taklimat bajet 2022 kepada penjawat awam Kelantan di Kota Baru. Ya, dia ancaman COVID-19 ibarat tiada penghujungnya. Selepas pelbagai varian baharu muncul, dunia dikejutkan pula dengan Omicron. Betul, Andy. Malaysia juga tidak terkecuali apabila kes varian Omicron pertama dikesan pada 3 Disember lalu. Ya, pada masa sama, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO turut memberi amaran jangan ambil remeh ancaman Omicron. Persoalannya, apakah Omicron dan adakah ia seperti varian Delta? Untuk laporan selanjutnya, kita akan bersama wartawan Mohan Chinasami. Berdasarkan sumber dari Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, tahap penularan dan kadar kebolehjangkitan varian baru ini masih dalam kajian. Data-data dari kajian dan penyelidikan amat diperlukan untuk menentukan sama ada varian Omicron ini adakah ia lebih berbahaya dari varian Delta atau varian-varian lain dari segi kadar kejangkitan, kemasukan ke hospital, tahap keterukan gejala dan juga kematian.
Namun begitu, sehingga sekarang jangkitan COVID-19 oleh varian Omicron ini masih boleh dikesan dengan teknik pengesanan virus yang sedia ada, iaitu Polymerase Chain Reaction atau PCR. Menarik tentang varian Omicron ini ialah gejalanya tak sama seperti varian sebelum ni. Kalau sebelum ni kita sentiasa bertanya tentang demam, batuk, hilang deria bau dan rasa, tetapi untuk varian Omicron ini mereka hanya melaporkan simptom seperti sakit tekak ataupun sesama, letih lesu dan juga sedikit sakit kepala. So kami khawatir yang orang ramai akan anggap simptom ini tidak berbahaya dan tidak membuat ujian untuk COVID, dan dia terus bergerak dan menular penyakit ini kepada orang di sekelilingnya. Vaksinasi boleh mengurangkan kadar jangkitan, maka mutasi kurang berlaku. Tidak dinafikan bahawa mereka yang divaksin juga boleh dijangkiti, namun antibodi yang dirangsang oleh vaksin mempercepatkan proses penyingkiran virus, jadi tidak banyak replikasi berlaku dan tempoh penularan juga singkat. Vaksin masih boleh memberi perlindungan dan mengurangkan risiko jangkitan teruk jika dibandingkan dengan mereka yang tidak mengambil vaksin. Bagi yang tidak mengambil vaksin, mereka lebih berisiko untuk dijangkiti dan sistem imun memerlukan masa yang lama untuk bertindak balas. Ini menyebabkan banyak replikasi berlaku dan risiko mutasi juga tinggi. If it spread fast, there is a chance of mutation again. Kalau dia mutate lagi sekali dan keluar lagi satu varian yang lagi bahaya, it become a big problem. Kalau varian baru tu lagi bahaya, lagi dahsyat daripada yang sedia ada ni, dan mungkin kita boleh lihat kematian. Dan kita tak tahu keberkesanan vaksin terhadap varian yang baru-baru. Vaksin COVID-19 dilihat akan menjadi seperti vaksin influenza di mana formulasi baru dicipta setiap tahun berdasarkan varian yang mendominasi. Di samping itu, kita harus terus mematuhi SOP dan berjaga-jaga kerana kita boleh mengurangkan kewujudan varian dengan membantu mengurangkan kadar jangkitan. Mohan Chinasami, Berita RTM. Baik saudara, tiada bukti menunjukkan jangkitan varian Omicron mampu membina imuniti kepada COVID-19. Sebaliknya, individu yang dijangkiti berisiko mengalami kesan yang serius. Justru orang ramai dinasihat agar jangan sengaja menjangkitkan diri sendiri dengan COVID-19 dan terus mendapatkan dos penggalak. You do not want to catch COVID. Full stop. It doesn't matter, dia tak kira varian apa, Omicron ke, Delta ke, Alpha ke, Beta. Jangan sengaja nak dapat COVID. Sebab yang pertama, kita tak tahu kesan COVID itu kepada orang yang telah dapat COVID, sama ada dia vaccinated ataupun tidak. Ya. Yang kedua, kita tak tahu kesan long COVID. Hari ini mungkin kita kata Omicron ni lebih mild daripada Delta. So why not kita semua dijangkiti dengan Omicron. Kita dapat immunity kelompok dan sebagainya. Tak terbukti lagi. Kita tahu mungkin Omicron milder. Baik Andy, dah terima suntikan dos penggalak? Belum lagi, masih lagi menunggu janji temu. Ya? Saya sudah alhamdulillah baru-baru ini. Dan ini yang kita nak kongsikan kepada penonton di Pusat Pemberian Vaksin PPV Integrasi di Axiata Arena Bukit Jalil. Pembukaan semula untuk dos penggalak pada hari kedua nampaknya alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah. PPV tersebut dilaporkan antara 4 lokasi vaksinasi yang dibuka semula bagi meningkatkan kapasiti pemberian dos penggalak. Untuk gambaran penuh, kita ikuti laporan Sazwani Samsu. Tinjauan mendapati sambutan diterima PPV ini amat menggalakkan dan setakat 4 petang, seramai 4,500 penerima vaksin telah menerima suntikan dos penggalak.
Buat masa ini, pada satu masa kita sasarkan kapasiti sebanyak 4,000 orang bagi setiap HCO. Kita ada 2 SCO, jadi kita punya kapasiti adalah sebanyak 8,000 orang. Tetapi jumlah ini mungkin akan ditingkatkan bergantung kepada situasi dan juga kapasiti yang kita mampu untuk buat. Buat masa ini, polisi kita adalah memberikan vaksinasi kepada yang hanya mempunyai janji temu sahaja. Tiada walk-in dibenarkanlah buat masa ini. Enggan merisikokan diri dan keluarga, penerima hadir mendapatkan suntikan dos penggalak. We all know the best solution for everything is to get the booster dose so we can protect ourselves and other people. So that's the main reason. I just lost my father because he was unvaccinated. So I don't want that to happen. That was a great lesson for me. Seramai 81 petugas pelbagai agensi membantu melancarkan proses vaksinasi. Tapi bila saya datang sini, saya pun tanya tentang staff tentang macam booster. Mereka pun rela bagi saya untuk ambil gambar, untuk apa-apa. Semua pun like everything is sangat jelas. Okay, saya rasa sangat smooth lah. The whole process is very fast and efficient. Daripada awal sampai ke akhir memang sangat lancar. So tak ada menunggu lama lah. So saya rasa sistem sekarang semakin better lah. Orang ramai disaran sentiasa menyemak janji temu pemberian dos penggalak melalui aplikasi MySejahtera. Bagi melancarkan proses vaksinasi di PPV Axiata Arena ini, terdapat 2 laluan disediakan iaitu HCOA di aras bawah dan HCOB di aras atas ini. Dan PPV ini dijadualkan akan beroperasi sehingga 15 Mac bagi merancakkan proses pemberian dos penggalak. Sazwani Samsu, Berita RTM. Ya, dia turut lancar operasi PPV di Pusat Dagangan Dunia WTC. Kelancaran disumbang penggunaan borang persetujuan menerima vaksin secara dalam talian e-consent. Kita ikuti tinjauan wartawan Nur Lela Muhammad Nur. So sebelum ni kalau masuk dekat PPV akan melalui proses macam pendaftaran, lepas itu terus masuk dekat hall ACO and di mana akan diberi satu manual consent form, hard copy, okay? So apa yang telah dibuat, sebab this is the dos pengalak dah, so ramai dah familiar kan, it's not something new macam, so dia akan dapat dia punya notifikasi dekat dia punya MySejahtera aplikasi, so dia boleh baca tu, buat pengakuan semua tu, dia akan tanda semua siap-siap kat rumah, and then supaya bila datang sini tu akan lagi cepat lah, so dia akan. Para penerima vaksin turut berpuas hati dengan perkhidmatan di situ. Urusan kat sini sangat selesa dan senang lah, lancar daripada mula sampai habis, semua senang. Cepat-cepatlah ambil booster sebab ini untuk kita, diri kita juga dan untuk keluarga juga. Kesihatan kita, kesihatan keluarga kita. Untuk prosedur ini amat lancar. So nak comparekan dengan yang pertama tu, yang kali ni lagi lancar lah. So secara SOP dia dah ada tunjuk botol tu, so 5 ml, and then lepas injek pun dah akan tunjuk botol tu dah kosong lah. Lepas tu dia ada tanya kesihatan, kesihatan waktu masa nak masuk pun kita ada declare untuk kita punya kesihatan lah. Teratur lah. Selain akses khusus untuk orang kurang upaya dan warga emas, bilik perubatan khas untuk sebarang kes kecemasan juga disediakan. Pembukaan semula pusat pemberian vaksin PPV di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL untuk hari kedua hari ini bagi program imunisasi kebangsaan untuk suntikan vaksin dos penggalak mendapat sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai, dan tinjauan saya mendapati penerima vaksin datang seawal jam 8 pagi mengikut jadual janji temu MySejahtera yang diberi, dan proses yang dijalankan amatlah teratur dan lancar. Dan difahamkan penerima dos vaksin penggalak di PPV ini menerima vaksin AstraZeneca setakat hari ini, dan respon yang diberi pada hari pertama sahaja iaitu semalam telah pun mencapai 80%, satu pencapaian yang amat memberangsangkan. Nur Lela Muhammad Nur, Berita RTM. Kuil
material batu cave jadi tumpuan. Perinciannya seketika nanti. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di RTM. Bersua kembali. Skim Saraan Bercagar SSB oleh Cagamas Berhad dibuka untuk permohonan bagi pemilik rumah yang layak di Lembah Kelang mulai esok. Dilancarkan Menteri Kewangan Disember lalu, skim tersebut bertujuan membantu pemilik rumah golongan warga emas untuk membiayai persaraan mereka. Cagamas memaklumkan pesara berusia 55 tahun ke atas layak mencagar nilai rumah mereka yang dibayar penuh dan menukarnya kepada pembayaran tunai bulanan secara tetap. Pinjaman SSB ditawar pada kadar tetap 5% tahun ke atas jumlah pinjaman tertunggak dan yuran pengecualian pendahuluan secara sekali sebanyak 1.75% terhadap nilai awal hartanah. Menerusinya, bayaran bulanan lebih tinggi ditawarkan kerana ia mampu bertahan kepada turun naik kadar faedah sepanjang tempoh pinjaman. SSB bakal diperluas ke seluruh negara pada pertengahan 2022. Pemohon yang berminat boleh membuat janji temu di cawangan KWSP Kuala Lumpur atau Petaling Jaya menerusi pautan tertera. Saudara, mesin pengorek terowong atau TBM bagi projek laluan rel Pantai Timur ECRL mencapai tahap pemasangan 85% setakat ini. Menggunakan teknologi dari China, ia direka khas untuk kegunaan dalam keadaan batuan keras sekaligus memudahkan pembinaan terowong berkembar genting. Vimala Kasturi Verasamy yang berpeluang melawat tapak pembinaan terowong genting ECRL di Bentong ada laporannya. Genting merupakan terowong ECRL pertama dikorek menggunakan kaedah mesin pengorek terowong TBM berbanding kaedah gerudi dan letup yang telah digunakan untuk terowong-terowong sedia ada bagi projek ECRL. Mesin TBM ini akan digunakan untuk mengorek tanah yang berbukit di sepanjang kawasan Bukit Tinggi bagi pembinaan terowong berkembar genting sepanjang 16.39 kilometer. Pemasangan TBM yang terbesar pernah digunakan di negara ini dijangka selesai sepenuhnya Mac ini. Mesin seberat 900 tan dengan 25 meter panjang serta diameter berukuran 8.98 meter ini perlu melalui pemeriksaan dan siri-siri ujian pentauliaan sebelum beroperasi. Ianya dihasilkan oleh CCCC Tianhe Machinery and Equipment Manufacturing Company Limited dari Shanghai. Dan TBM ini telah melalui ujian audit kilang yang ekstensif sebelum diceraikan kepada 286 pakej dan memulakan penghantaran dengan kapal pada 25 Jun tahun lalu dari pelabuhan Shanghai dan tiba di pelabuhan Klang pada 4 Julai tahun lalu. Kapasiti penggalian maksimum 700 meter sebulan membolehkan TBM menjalankan 3 tugas utama bawah tanah. Antaranya menggali terowong, mengangkut sisa galian ke permukaan dan memasang panel konkrit sebagai dinding terowong. Proses penembusan terowong genting menggunakan TBM ini dijangka mengambil masa 3 tahun. Vimala Kasturi Verasamy, Berita RTM. Perkembangan selanjutnya, sebanyak 23,277 permohonan diterima bagi pembiayaan pemulihan perniagaan di bawah skim pembiayaan informal dan mikro SPIM Tekun Nasional. Daripada jumlah tersebut, 3,986 permohonan telah diluluskan melibatkan 33.3 juta ringgit. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar berkata, 200 juta ringgit diperuntukkan di bawah SPIM. 30 juta ringgit daripadanya dikhususkan untuk usahawan terkesan banjir. Dia punya piagam yang Tekun ambil ialah di antara 1 hingga 7 hari. 1 hingga 7 hari ini melibatkan 3,807 orang, iaitu 95%
kita luluskan dalam tempoh 1 minggu. Yang bakinya lebih kurang 4.6% lagi, itu di antara 8 hingga 8 hari hingga ke 14 hari. Itu mungkin ada perkara yang maklumat yang mungkin tertinggal. Beliau memaklumkannya selepas menyampaikan cek pembiayaan tekun kepada 21 usahawan di Shah Alam, Selangor. Bersua kembali dalam berita perdana sahih dan berimbang. Saudara, menjelang perayaan Thaipusam Selasa ini, kuil Sri Subramania Swami Batu Cave yang menjadi lokasi tumpuan utama perayaan mula dipenuhi penganut Hindu. Keadaan bagaimanapun adalah terkawal dengan prosedur operasi standar SOP dipatuhi. Tinjauan mendapati ramai hadir bagi menunaikan nazar dan sembahyang. Selain penganut Hindu, kuil terbabit turut dikunjungi individu pelbagai latar belakang. Pegawai Informasi Pejabat Batu Cave, K. Tamil Vani berkata, pihaknya menerima kehadiran pengunjung seawal tengah malam semalam. Berbeza dengan sebelum ini, hanya beberapa gerai menjual bunga untuk upacara sembahyang dan gerai makanan dibuka di perkarangan kuil. Bagi memastikan SOP dipatuhi, hanya 500 orang dibenarkan masuk ke kawasan kuil pada satu-satu masa. Ketua Polis Selangor, Dato' R. Junaidi Muhammad memaklumkan 1,500 anggota polis ditugas memantau keadaan. Penugasan turut disertai bomba, kaki tangan Majlis Daerah Selayang dan Kementerian Kesihatan. Hasrat seorang remaja menderita kanser tulang tahap 4 untuk bertemu Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tercapai. Nur Shazrina Suryanto yang berusia 15 tahun tidak menyangka pemimpin terbabit sudi berkunjung ke kediamannya biarpun sibuk. Pertemuan di Pangsapuri Megah Villa Kota Warisan dibuat semalam. Ia diatur Ketua UMNO Bahagian Nur Azli Said. Perdana Menteri meluangkan masa kira-kira setengah jam bersama pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Sepang itu dan keluarganya. Nur Shazrina disahkan menghidap kanser tulang tahap 4 sejak Oktober tahun lalu. Kos rawatannya di Hospital Kuala Lumpur ditanggung sepenuhnya Lembaga Zakat Selangor. Penularan jangkitan HIV menerusi hubungan seksual kini lebih tinggi berbanding penyalahgunaan dadah. Kadar itu dikesan menerusi peningkatan 95% jangkitan melalui hubungan intim termasuk homoseksual dan transgender. Jika dulu jangkitan HIV di kalangan mereka yang menyuntik dadah lebih daripada 80%, melalui program model KK dan juga langkah-langkah lain kita dapat menurunkan kepada 1%. Sekarang ini kita nak melihat kepada jangkitan HIV melalui jangkitan HIV melalui jangkitan seksual. Ya, ini sekarang ini menyumbang yang paling banyaklah jangkitan HIV sekarang ini. Terutamanya di kalangan MSM, men having sex with men, dan juga TG, transgender. Kementerian Kesihatan menyasarkan tahun 2030 untuk mengakhiri penyakit AIDS di negara ini. Pemborong diingatkan tidak menyorokkan bekalan minyak masak paket. Sekiranya perbuatan itu dikesan, tindakan tegas termasuk tarik balik lesen menanti mereka. Menurut Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamarudin, isu terbabit diteliti pihaknya. Saya rasa mungkin certain places, mungkin tempat-tempat tertentu yang mungkin stok tak masuk lagi dan sebagainya. Walau bagaimanapun saya akan buatkan cek sikit, saya akan semak apakah keadaan sebenar. Kalau kita dapat maklumat daripada itu, kita akan tariklah lesen dia. Ya? Kalau mereka menyorok, banyak lagi orang nak buat. Okay. Peniaga di beberapa kawasan mendakwa berdepan kekurangan bekalan minyak masak paket sejak sebulan lalu. Ya, dan ini pula susulan kes adun pasir berdamar Terence Naidu yang didakwa positif dadah. Dakwaan kononnya minuman beliau dicampur dengan dadah sebelum ditangkap disiasat polis.
Di mana yang sudah maklum, individu tersebut telah pun membuat satu report yang mengatakan ada orang masukkan bahan dalam minuman. Itu kita akan siasat. Sesiapa saja boleh membuat dakwaan ataupun boleh membuat laporan polis. Dia pun telah buat laporan polis. So biar polis siasat. Semalam, Terence Naidu dalam satu kenyataan mendakwa dihidangkan minuman aneh sebelum ditahan polis kerana positif dadah. Saudara, berita perdana diteruskan dengan edisi sukan malam ini bersama rakan penyampai Azamuddin Hussein. Ya, silakan Azam. Asrat Cheng Tan-ji Pei Yan Wei rangkul kejuaraan pertama 2022 tidak kesampaian. Manchester United sekadar seri menentang Aston Villa. Baik, terima kasih Andy dan juga Diana Wai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Edisi sukan kita mulakan dengan badminton terbuka India. Impian pasangan beregu campuran negara Cheng Tan-ji Pei Yan Wei untuk merangkul gelaran pertama tahun ini tidak kesampaian. Perjalanan cemerlang yang dipamerkan mereka di kejohanan itu akhirnya disekat gandingan Singapura Terry Hee Yong Kai dan Tan Wei Han dalam aksi final siang tadi. Pada aksi set pertama, Tan Ji Yan Wei berjaya memberi tentangan di awal permainan. Namun corak permainan yang lebih efektif pihak lawan menyaksikan mereka tumpas 15-21. Set kedua juga menyaksikan pasangan Singapura itu berjaya menyerap kebangkitan Malaysia. Biarpun berjaya mengejar selepas ketinggalan 9-15 pada satu ketika, namun Terry dan Wei Han nyata sukar untuk diatasi untuk menang 21-18 dalam tempoh 40 minit keseluruhan perlawanan. Baik, di sebalik desakan beberapa pihak agar Datuk Hamidin Mohamad Amin meletakkan jawatan sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Persatuan Bola Sepak Melaka United Musa tampil menyokong penuh agar kerusi panas itu terus diterajui Datuk Hamidin bagi penggal 2021-2025. Presiden Musa, Datuk Sulaiman Mat Ali berkata, sokongan itu berdasarkan kredibiliti yang dipamerkan beliau sepanjang menerajui FAM. Jelasnya tindakan mendesak Datuk Hamidin meletak jawatan adalah tidak wajar hanya kerana kegagalan skuad kebangsaan mara dalam saingan Piala AFF Suzuki 2020 di Singapura. Janganlah disebabkan satu kegagalan itu terus minta letak jawatan, sabar. Yang sebelum ni yang baiknya pada saya lah, bagikan lagi kepercayaan kepada Datuk Hamidin untuk merajai Persatuan Bola Sepak Malaysia ni FM. Bagi ni peluang itu. Semua orang boleh bagikan pandangan, tapi janganlah satu kali gagal tu maknanya ia gagal semuanya. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas Kongres ke-66 Musa di Aikro. Namun dalam masa sama tambahnya, kritikan dan bualan netizen perlu diambil kira bagi menambah baik prestasi skuad kebangsaan pada masa akan datang. Dalam pada itu, skuad bola sepak Melaka United FC MUFC akan dirombak semula dengan fokus menambah baik prestasi dan momentum pemain serta jurulatih. Ketua Pegawai Eksekutif MUFC, Datuk Justin Lim berkata untuk itu, teka-teki siapa yang akan membarisi skuad sang kancil itu akan diketahui sebelum Tahun Baru Cina. We are in the midst of preparing a function to reveal our new lineup, and also, I know a lot of people have been asking me what about the head coach. We will reveal them when the time comes. We probably sometime next week, end of next week. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Aikro. Mengulas lanjut, pihaknya kini sedang melakukan penilaian prestasi kepada semua pemain sementara menunggu kehadiran import baru skuad itu. Beliau yakin MUFC mampu mencapai sasaran berada di tangga terbaik Liga musim 2022. Kebolehan menyesuaikan diri dengan segera antara faktor Selangor FC mengikat dua pemain dari Jordan, Baha Abdul Rahman dan Yazan Al-Arab. Ketua Pegawai Eksekutif Selangor FC, Dr. Johan Kamal Hamidun menjelaskan faktor persamaan budaya, agama dan cuaca memudahkan mereka beraksi di Liga Malaysia.
Jelas Dr. Johan lagi kedua-dua pemain ini tidak asing di Malaysia kerana beberapa kali ke sini bersama pasukan kebangsaan Jordan. Satu perkara yang kita cuba perbagi pada tahun ini is kita kena mengenal pasti kebolehan mereka untuk adapt dengan Liga Malaysia, dengan cuaca Malaysia, dengan budaya kita, dengan puasa, bulan Ramadan, main pukul 10 malam. So kedua-dua Yazan dan Bahar mempunyai resume yang baik. Tapi kita lihat mereka daripada negara Arab, budaya sama, agama pun sama dengan kita. Skuad The Red Giants kini kekurangan satu lagi slot pemain import di posisi penyerang. Dr. Johan memberitahu slot berkenaan akan diisi oleh pemain kelahiran Brazil yang akan diumumkan sedikit masa lagi. Sementara itu bagi Yazan Al-Arab 25 tahun, dia bersedia untuk mencurahkan segala pengalamannya bagi membawa Selangor FC ke peringkat lebih tinggi lagi. يعني شوف احنا جاي انا من نادي جماهيري من نادي الوحدات من اكبر الانديه على مستوى القاره، شاركت في دوري ابطال اسيا مع نادي الوحدات. انا وقعت سنه نعم صحيح، خضت هذا التحدي. ان شاء الله انا قادر على اني انجح في هاي السنه، وقادر على ان شاء الله اني اقنع الجميع في ادائي وبالتعاون مع زملاء اللاعبين، وما عندي يعني اي تردد في اني اجدد لنادي سيلانغور. ان شاء الله انه بتمنى اني اكون عند حسن الظن. Regarding player tahun lepas, pemain import tahun lepas, cuma dia berpendapat yang beza dia is dia player yang main dekat Asia. So the difference is when you play in Asia, you dah travel banyak dekat Asia and you dah adapt dekat Asia ni. So dia pun banyak pengalaman main dengan previous club dia dekat Al-Wahdat. Dia pun ada main Asian Champions League and also sebelum tu AFC Cup. Selepas mengumumkan 3 pemain import menyarung jersey hijau kuning, Kedah Darul Aman KDFC bakal memperkenalkan 2 lagi pemain import baru yang telah menyatakan persetujuan menyertai kelab berkenaan. Bagaimanapun, nama pemain tersebut masih dirahsiakan pihak pengurusan. Ketua Pegawai Eksekutif KDAFC, Kamal Idris Ali berkata, kehadiran kedua-dua pemain tersebut yang berada di posisi serangan dan pertahanan tengah memberi peluang kepada barisan kejurulatihan untuk merencana strategi serta taktikal baharu. Ia sekaligus menjadi tonik terbaik untuk mengharungi saingan Liga Tempatan dan Asia yang bermula tidak lama lagi. 2 lagi pemain import yang telah pun menandatangani dengan kita tu adalah daripada yang tak pernah lagi beraksi di Liga Malaysia, dan dia orang ni beraksi di Liga besar di Jordan, di Norway, Spain, dan kita harap dia akan menjadi nilai tambah kepada pasukan KDFC pada tahun 2022 dan menjadi satu mentor ataupun rangsang kepada player-player tempatan kita untuk lebih bersemangat, insya-Allah. Beliau bercakap kepada RTM selepas menghadiri sesi dialog bersama penaung KDAFC Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar bersama wakil kelab penyokong bola sepak Kedah di Alustar. Setakat ini bekas penyerang import Sabah FC Danish Bushning, pemain tengah dari Ivory Coast Deshi Marcel Ngesen dan pertahanan dari Korea Selatan Jang Soo Won telah diumumkan sebagai pemain import baru pasukan KDAFC bagi musim 2022. Sementara itu, bekas pemain lincah Kedah Farhan Roslan menyertai Kelantan FC bagi musim ini. Farhan yang cukup dikenali dengan julukan Messi Kedah menandatangani kontrak selama 3 tahun bersama pasukan Pantai Timur itu. Kelantan FC melalui laman Facebook rasmi pasukan berkata, ketangkasan mengawal bola dimiliki Farhan akan menjadi aset buat Red Warriors. Ini bakal menyaksikan penyatuan kembali 3 bekas pemain Kedah iaitu Farhan Roslan, Khairul Helmi Johari dan Osman Muhammad Yusof. Farhan yang kini berusia 25 tahun mula menempa nama bersama Kedah FC sejak berusia 18 tahun. Dia pernah beraksi dalam Liga Futsal Kebangsaan, mewakili pasukan futsal Kedah pada tahun 2013 sebelum bersama skuad utama Kedah. Farhan berjaya menjaringkan 6 gol sepanjang 64 penampilan bersama Kedah dan melakar 1 jaringan sepanjang 8 penampilan bersama Perak FC.
Sabah FC terikat satu sama dengan Kinabalu Jaguar FC menerusi perlawanan persahabatan di Stadium Likas Kota Kinabalu malam semalam. Ia merupakan antara persiapan skuad kendalian Dato' Ong Kim Swee bagi menghadapi musim baharu Liga Malaysia. Gol pertama perlawanan dijaringkan Jaguar FC pada minit ke-15 sebelum Sabah FC berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-43 menerusi tandukan Jason Romero. Pengulas prestasi ditunjukkan anak buah, Dato' Ong Kim Swee mengakui masih banyak kelemahan yang perlu diperbaiki. Baru bersama selama 3 minggu dan ada yang 2 minggu dan ada yang baru hadir. Jadi dah tentu memerlukan sedikit lagi masa dan saya percaya selepas 2 ataupun 3 minggu selepas ini pemain akan bertambah baik dan kombinasi tertentu akan kita pastikan berjalan seperti apa yang kita rancangkan. Dalam pada itu katanya, Sabah FC memerlukan 2 pemain bahagian serangan dan 1 pemain bahagian pertahanan yang berkemungkinan akan hadir awal Februari. Beliau memberitahu media selepas tamat perlawanan di Stadium Likas Kota Kinabalu. Selepas ini, Sabah FC akan mengadakan beberapa lagi perlawanan persahabatan pramusim sebelum bermulanya saingan Liga Super Malaysia 2022. Dah makan malam? Belum lagi, sekejap nanti. Kenapa? Pernah cuba nasi ambeng? Makanan kegemaran saya, nasi ambeng. Wow. Baik saudara, bagi anda yang mungkin baru pertama kali mengetahui tentang nasi ambeng, ia satu makanan tradisi masyarakat Jawa Tengah yang semakin mendapat tempat di hati masyarakat Malaysia kerana keunikan serta yang paling penting, rasanya yang sedap. Betul. Jadi bagi mereka Andy yang tinggal di Lembah Kelang, mereka tidak perlu pergi jauh bagi menikmati nasi ambeng tadi. Ya, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai nasi ambeng ini, kita saksikan segmen Ronda-Ronda Keluarga Malaysia yang membawakan keunikan makanan tradisi masyarakat Jawa ini di Sungai Pelik, Sepang, Selangor. Sekarang ni saya berada di Sungai Pelik, Sepang. Kat sini banyak benda kita boleh terangkan, terutamanya dari segi budaya dan tradisinya sendiri. Nak tahu apa yang menarik dekat sini? Jom, ikut saya. Bagi yang rindukan keenakan nasi ambeng di Rebung at Bang Huris Homestay adalah lokasinya. Selain juadah menyelerakan, ia turut dihiasi lanskap yang indah. Makan dekat pokok buluh, tengah-tengah pokok buluh. Memang terbaik tu. Sekarang ni dah terhidang nasi ambeng depan saya. Tapi saya tak seorang lah. Saya bersama dengan tetamu saya hari ini. Itu Tuan Haji Basir. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Kita boleh panggil dia dengan Wak Basir? Ya. Khabar dia Wak? Khabar dia waras. Waras Wak Wak, nak tanya sikit lah Wak. Macam nasi ambeng ni kan memang kata makanan apa kata warisan budaya orang Jawa. Jawa. Kenapa dia panggil nasi ambeng ni Wak? Yalah, dia nasi ambeng ni sebenarnya satu tradisi makanan orang Jawa kita lah. Sebab dia dinamakan nasi ambeng ni kan. Kedudukan dia dekat tengah. Dekat tengah tuan. Ibarat kata dia dikepung oleh 4-5 orang keliling. Kalau kita kat tengah-tengah, selalu orang kata kita duduk kat tengah. Koyo dati ambeng wing ngomong. Kalau kita duduk kat tengah dah. Tapi kedudukan dia memang kat tengah-tengah. Tengah-tengah. Dan nasi ambeng ni kan, kalau dia ada bermacam-macam jenis. Dia ada, kalau misalnya kata mu putih ni kan, dia nasi ambeng, dia ramuan dia lain sikit. Kalau majlis kenduri arwah, dia lain sikit, dia tak ada seruning, dia ada gembing. Kalau nasi ambeng masa ni kebor lah, dia petung bulan kata orang Jawa. Dia lain, dia ada jajan-jajan pasar dia. Tapi nasi ambeng yang selalu dibuat untuk makan, nasi ambeng untuk kenduri cukur rambut. Inilah dia ramuan dia.
Ini dia kata kenduri cukur apa rambut tadi? Cukur jambul. Cukur jambul. Cukur jambul. Kata orang Jawa mu putih. Mu putih. Cukur jambul mu putih tu. Itulah Wak. Dia dah terpanggil-panggil ni Wak. Makanlah. So sebelum makan tu, kita kobokan dulu. Basuh tangan. Ini basuh tangan. Jawa yang kita sebut kata orang Jawa kobokan. Kobokan basuh tangan, celup-celup, basuh-basuh. Lepas tu makan lah. So tak payah tengok je lah. Jom datang sini kita makan. Jangan mimpi. Termimpi nanti. Tengyang-yang nak makan nasi ambeng boleh datang kat sini. Jomlah kita makan yuk. Ketika menikmati juadah, para pengunjung juga boleh berhibur dengan persembahan pemuzik. Minggu depan, Ronda-Ronda Keluarga Malaysia akan membawakan anda satu lagi destinasi menarik buat anda sekeluarga. Audi Mamano, Berita RTM. Berjumpa lagi dalam Bidiva minggu ini bersama saya Caca Yatim. Laris bak pisang goreng panas. 300 keping tiket penonton secara fizikal konsert Nafas Cinta Kai Bahar habis terjual dalam tempoh beberapa jam selepas ia dilancarkan 31 Disember lalu. Menurut Kai, tidak ada kata-kata yang mampu digambarkan selain bersyukur kerana konsert yang tertunda hampir setahun itu akhirnya bakal direalisasikan pada 12 Februari depan. Sekarang ni masih lagi dalam latihan dan masih lagi dalam anggota membuat music arrangement semua kan. Dan apa yang penting, lagu-lagu yang akan dinyanyikan di konsert ini akan ada perubahan sikit dari segi arrangement dia. Konsert Nafas Cinta anjuran syarikat rakaman Nova Music turut menampilkan Aina Abdul dan Adira Sohaimi selain penyanyi baharu Ahmad Syafiq, Farah Ahmad dan Nashira Aziz. Kepada peminat Kai yang tak ada rezeki untuk menyaksikan konsert itu secara fizikal, boleh dapatkan tiket secara virtual serendah RM19.90 pada 13 hingga 27 Januari dan RM29.90 pada 28 Januari hingga 12 Februari. Selepas kejayaan luar biasa melalui single pertama Jangan Marah Baby Sayang Yang Tular, kumpulan Anu muncul dengan single kedua ciptaan mereka berjudul Tersakiti. Single berentak pop yang turut diterapkan dengan elemen R&B dan hip hop itu diinspirasikan daripada lagu Korea yang menjadi kegilaan remaja masa kini. Sebenarnya Tersakiti ni diambil daripada kawan-kawan. Saya banyak kawan-kawan yang tersakiti. So saya cuba cipta satu lagu yang dorang boleh feel. Dan mungkin orang je boleh feel sebab ramai yang tersakiti sebenarnya. So saya pun cuba tarik crowd orang dan cuba feel lagu ni. Mahu terus memartabatkan industri perfilman, syarikat Audisi Kreatif Sdn Bhd mengorak langkah menerbitkan filem sulung berjudul Telaga Suriram arahan Osman Ali. Jelas mengarah tersohor itu meski 2 tahun industri berkenaan lumpuh ekoran pandemik COVID-19, namun ia tidak mematahkan semangatnya untuk terus berkarya. Menampilkan barisan artis berpengalaman seperti Farid Kamil, Maya Karin, Nabila Huda dan Syah Al-Yahya. Penggambaran Telaga Suriram dijadualkan mengambil masa selama 45 hari bermula hujung Januari di beberapa negeri antaranya Perlis, Kedah dan Perak. Ia dijangka ditayangkan pada hujung tahun ini atau awal 2023. Saya nak menyemarakkan the glitters of bintang filem. Maksudnya kita memang banyak pelakon sekarang, tapi pelakon filem tu macam forgettable sekejap kerana lebih banyak bintang-bintang TV yang di pasaran kan. Jadi ada macam dulu kita ada dunia filem tu memang meriah dengan bintang-bintang filem yang bergemerlapan kan. Jadi saya kalau boleh saya nak menyemarakkan lagi, nak naikkan lagi, dan even though pelakon-pelakon yang sudah di golongan senior pun masih diberi peluang membawa watak-watak yang penting dalam filem. Wow, watak ni memang wow. Maksudnya Zakir Haji Muluk ni satu watak yang tak pernah lagi dipertontonkan di masyarakat di Malaysia ni, tetapi ini adalah watak cerminan masyarakat Malaysia.
Bagi pelakon Shah Ali Yahya, meskipun sebelum ini dia agak memilih watak, namun tawaran bekerja di bawah arahan Osman Ali antara diidamkannya selama ini. Kerana mahu mencabar diri, Shah sanggup mengambil kelas lakonan tambahan demi menjayakan watak Carmilla dalam Telaga Seriram. Dapat tawaran Abang Osman ni, Syah rasa macam everything falls nicely tau. Dia macam, Syah rasa macam okay, ini pun kira macam something yang I shouldn't say no to. So bagi Syah macam ini antara azam Syah lah untuk orang kata memperkuatkan lagi profil Syah sebagai seorang pelakon. So bagi Syah macam dia memang satu cabaran yang sangat berat untuk saya, dan apa yang saya buat sebagai inisiatif saya seorang pelakon dan untuk bawa watak ini, Syah ada ambil acting class jugalah. Selepas setahun diperam, akhirnya minggu lalu penyanyi Lan Solo melancarkan single dan video muzik terbarunya 5 kaki 4 inci. Apa yang istimewa? Video muzik dan single ciptaan dua anak Sabah, Velvet dan Marsha Milan itu turut menampilkan Ratu Cantik Kota Kinabalu 2019 Karina Ma. Walan, berani ya? 100% lagu ni memang Sabahan yang punya, original composer, lyrics dan music video pun totally Sabahan yang memonopoli. Hanya sedikit yang di ujung-ujung tu je saya selit kedai saya dekat Puchong, sebab kedai tu yang punya projek kan, Solo Bonimat bersama dengan LS Project punya projek bersama. So memang boleh saya katakan keseluruhannya projek ni memang adalah projek untuk menghargai orang Borneo yang support perniagaan kami lah. Berita mengenai pelancaran single Lan Solo itu tadi mengakhiri Bidiva malam ini. Informasi hiburan kami sajikan bukan keterlaluan. Sehingga berjumpa lagi minggu depan, saya Caca Yatim. Assalamualaikum. Bye. Saudara, berita perdana edisi Ahad 16 Januari berakhir di sini. Terus amal kawalan kendiri dan dapatkan dos penggala anda. Dapatkan juga perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera, kita jumpa lagi.